Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Kisah kemunculan Melaka. Bayangkan satu kawasan yang dulunya hanya belantara, tidak dikenali, tidak berpengaruh. Tetapi dalam masa kurang dari 1 abad, menjadi pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Inilah kisah kemunculan Melaka, sebuah empayar yang lahir dari mimpi seorang pelarian. Sekitar akhir abad ke-14, seorang putra dari Palembang bernama Parameswara, keturunan Sriwijaya dan bekas penguasa Singapura, melarikan diri setelah diserang oleh Majapahit. Dia menyeberangi perairan Selat Melaka, mencari pelindungan dan tempat untuk membina semula kuasanya. Setelah melalui beberapa persinggahan seperti Muar dan Bertam, Parameswara akhirnya tiba di sebuah tempat yang sangat strategik, sebuah muara sungai yang terlindung dari angin monsun, dengan pantai landai dan air cetek yang sesuai untuk kapal berlabuh. Tempat itu dikelilingi hutan lebat, kaya dengan hasil bumi dan mudah dipertahankan. Disinilah bermulanya kisah Melaka. Menurut legenda, Parameswara melihat seekor pelanduk menendang anjing buruan hingga jatuh ke dalam sungai. Kagum dengan keberanian haiwan kecil itu, dia percaya tempat ini memiliki tuah dan kekuatan tersendiri. Maka dia menamakan tempat itu sebagai Melaka, sempena pokok Melaka tempat dia berteduh. Tahun demi tahun, Melaka mula berkembang. Ia mula menarik perhatian pedagang dari Arab, India, Cina, dan rantau Nusantara. Kenapa? Kerana lokasi Melaka sangat strategik, terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara Cina dan India. Para pedagang boleh singgah di sini untuk berehat, memperbaiki kapal dan melakukan urus niaga sebelum menyambung pelayaran. Tetapi untuk benar-benar berjaya, Melaka perlukan perlindungan diplomatik dan politik. Parameswara menyadari ini dan mengambil satu langkah bijak, mengisytiharkan dirinya memeluk Islam. Setelah berkahwin dengan Puteri Pasai, sebuah kerajaan Islam di Sumatera, beliau menukar nama kepada Sultan Iskandar Shah. Langkah ini membuka jalan diplomatik dengan kerajaan Islam lain, seperti Pasai, Aceh, dan kemudian Kesultanan Delhi. Melaka juga menghantar utusan ke Cina, dan Maharaja Ming mengiktiraf Melaka sebagai negeri naungan. Sebagai balasan, Cina menjanjikan perlindungan terhadap Melaka daripada ancaman Siam dan Majapahit. Dengan perlindungan diplomatik ini, Melaka menjadi semakin kukuh. Sultan membina pentadbiran yang tersusun dengan sistem perundangan, panglima laut dan pembesar istana. Pelabuhan Melaka dilengkapi sistem cukai yang adil, pemantauan perdagangan, dan keselamatan untuk pedagang luar. Lebih penting lagi, Melaka menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Ulama dan pendakwah dari Arab, India, dan Pasai singgah dan menyebarkan ajaran Islam. Dari Melaka, Islam berkembang ke seluruh Semenanjung, Sumatera, Borneo, dan kepulauan lain. Pada abad ke-15, Melaka bukan sekadar pelabuhan dagang. Ia adalah sebuah kuasa maritim, pusat agama, dan simbol keagungan dunia Melayu. Kejayaan ini bukan hanya kerana lokasi strategik, tetapi hasil kebijaksanaan politik, keterbukaan budaya, dan kebangkitan agama. Melaka telah menulis namanya dalam sejarah sebagai ibu kepada peradaban Melayu Islam di Asia Tenggara.